Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang datang pada pagi ini. Baik, terima kasih lagi setia bersama saya dalam seminar kita nak mencari saham-saham, saya panggil saham home run ataupun saham-saham yang baik. Kita nak belajar tentang kaedah dan cara yang terbaik lah. Okey, so jadi hari ini saya bagi tahu tuan-tuan puan, dalam sesi pagi ini kita akan lebih teknikal. Kita akan lebih topik-topik yang akan dibawakan itu adalah lebih berat sedikit berbanding semalam. Semalam kita hanya mendengar kita panggil topik-topik perbincangan yang kita panggil basic lah, asas. Tapi kali ini kita akan lebih membincangkan deep down. Kita akan bercerita lebih kita panggil apa? Lebih detail lah. Okey. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tak faham ataupun rasa kita panggil keliru, tolong tanya terus soalan, jangan tunggu sebab apa, saya takut saya dah ke depan nanti saya dah tak boleh patah balik ke belakang. Okey, so baik, dan saya minta kalau boleh tolong silencekan tuan-tuan punya mic, dan kalau perlu on, nak tanya soalan baru on, sebab saya kita benda ni saya takut saya ada benda perkataan-perkataan terlepas lah. Okey, untuk pendengar-pendengar yang lain. Okey. So baik, pertama sekali saya sharekan dulu skrin, kita share slide kita pada hari ini. Okey. Baik. Okey. So kita akan bincangkan tentang The Gigs Protocol. Saya panggil The Gigs Protocol ni adalah protokol cara kerja nak mencari saham home run. Okey, protokol ni saya yang buat, saya yang set up, saya yang buat, saya yang bina, dan protokol ni saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah cara, okey, kaedah sama seperti fund manager yang di luar sana buat. Okey, dia tak kira panggil, bukanlah kata saya tiru sebulat-sebulat, tapi ini dah asas dia. Macam mana fund manager cari diorang punya saham-saham. Okey, so ini hari ini saya sebenarnya saya tak nak bagi kat tuan-tuan perempuan buy call. Saya nak bagi kat tuan-tuan dan perempuan cara kerja. Macam mana cara kerja kita nak mencari saham. Dan macam mana cara kerja terbaik untuk tuan-tuan dan perempuan set up portfolio tuan-tuan dan perempuan. Perasan atau tidak, kalau kita lihat kebanyakan signal provider lah kata beli saham ni, beli saham ni, beli saham ni, yang bagi tu diorang biasanya guna saham yang lebih kurang sama saja. Sebab apa? Sebab itu adalah portfolio diorang. Diorang dah biasa dengan counter-counter tu dan diorang tak akan ambil saham-saham yang diorang tak biasa. So itu maksud portfolio. Okey, biasanya diorang akan ada 100 list ataupun 50 list ataupun 30 list saham-saham yang baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan perlu buat benda tu, dan tuan-tuan dan puan-puan kalau dah buat benda tu, tuan-tuan dan puan-puan dah kira advance dalam pasaran saham. Okey. Saham yang dipilih untuk jadi portfolio biasanya adalah saham-saham yang berkualiti, ada volatility. Maksud saya ada ramai orang berminat dengan saham-saham tu. Saham tu ada potensi untuk jadi lebih besar. Dan dalam masa yang sama juga saham-saham tu adalah saham-saham yang dalam bajet kita. Okey, apa rahsia nak mencari saham-saham? Okay. First, macam saya cakap semalam. Ini saya ulang sikit lagi lah semalam. Tuan-tuan dan perempuan kena tahu, tuan-tuan dan perempuan, jenis pelabur yang mana. Kalaulah tuan-tuan dan perempuan adalah seorang scalper, scalper dia akan fokus kepada beberapa kaedah. Okay? Dan untuk menjadi seorang scalping, saya bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, modal ni besar dan risiko sangat tinggi. Dia memerlukan high skill. Okay? Nombor 2, intraday pun sama juga. Dia kena duduk depan komputer dan seharian. Dan yang hari ini kita akan fokus macam mana nak jadi swing, pelabur swing trader, di mana kita akan mungkin kita akan hold satu saham daripada sebulan ataupun kadang-kadang 2-3 hari pun dah okey juga.
Kadang-kadang daripada sebulan sampailah ke 10 bulan maksimum. 10 bulan maksimum. Lepas tu kalau tak ada apa-apa kita kena jual saham tersebut. Okey, modal kecil sederhana dan mungkin kita akan beli, kita akan tengok kita punya chart sehari sekali sahaja. Itu contoh untuk swing. Dan long term ni dia punya game lain. Okey, dia mungkin pegang dari sehari sampai bertahun. Modal dia kecil sederhana tak ada masalah dan dia hanya akan tengok chart dia sebulan sekali lah. Baik, bagi yang tak datang semalam, ini adalah skill-skill. Saya dah asingkan, saya dah jelaskan kepada hadirin-hadirat semalam skill yang perlu ada bagi setiap pelabur-pelabur. Tuan-tuan dan perempuan boleh pilih tuan-tuan dan perempuan nak jadi yang mana. Kalau nak jadi scalper tolong fahamkan tentang price volume action analysis dan pastikan tuan-tuan dan perempuan tahu tentang risk management. Risk management is a very crucial thing. Sangat penting dalam scalper. Nombor 2 dia intraday. Intraday pun sama, kena tahu price volume action, kena tahu sedikit technical analysis dan kena ada fundamental analysis. Swing trader lebih fokus kepada fundamental analysis dan technical analysis. Sama juga dengan long term. Baik, hari ini saya cakap dengan tuan-tuan, kita akan fokus untuk swing trading. Dan swing trading dia akan ada dua jenis swing trading. Pertama, swing technical dan kedua swing fundamental. Okey, dia ada dua swing. Satu swing technical, satu swing fundamental. So tuan-tuan dan perempuan boleh pilih nak jadi swing yang mana. Ada setengah orang dia suka jadi swing technical. Ada setengah orang dia suka jadi swing fundamental. Bagi saya mana-mana pun saya okey juga. Saya akan tengok di mana saya akan buat portfolio saya untuk dua-dua benda tu jugalah berdasarkan kepakaran saya. Tapi hari ini saya akan jelaskan apa maksud swing technical dengan swing fundamental. Baik. Bila kita bercerita tentang fundamental, okay, saya akan pergi sikit tentang fundamental. Apa benda yang dalam fundamental ni ada? Okey, saya jamin, saya yakin dekat luar sana tak ada lagi sifu-sifu ke ataupun orang-orang di luar sana yang bercerita pasal fundamental. Sebab apa? Fundamental ni susah nak diterangkan kepada masyarakat. Susah kita nak bagi tahu ke orang apa itu fundamental. Bahkan saya personally, saya belajar fundamental ni bukan saya belajar fundamental daripada degree, master sampai ke PhD, masih lagi belajar tentang kajian fundamental. Fundamental ni sangat-sangatlah kita panggil rumit lah. Rumit tu dari segi dia, kalau bahasa biar saya selalu guna leceh lah, dia agak leceh sikit lah. Tetapi dalam fundamental ni lah ada banyak rahsia-rahsia pasaran saham yang tuan-tuan dan perempuan mungkin tak sedar. Mungkin tak sedar, ramai orang memang tak fokus. Sebab apa? Sebab kita kena tahu bila kita nak beli saham, kita kena fikir macam orang yang banyak duit. Orang yang banyak. Kalau kita nak beli saham, walaupun modal kita kecil, kadang kita nak beli RM500 pun saham kita kena fikir apa orang 500,000 buat? Apa orang 1 juta buat? Apa orang yang ada modal yang sangat besar buat? Sebab apa? Kalau kita berfikir macam orang yang ada modal 500 kita tu tak boleh berkembang. Dia akan stuck dekat situ. Tapi kalau kita ada RM500 tapi kita berfikir macam kita ada 5 juta, kita ada 500,000, kita berfikir macam modal kita, bahkan kalau kita fikir macam modal kita 50,000 pun, kita akan beli saham yang betul dan kita akan pilih saham yang betul. Dan orang yang berfikir, kita panggil the big money, the big player ni, saya bagi tahu tuan-tuan perempuan, saya dah jumpa macam-macam jenis orang, saya dah jumpa ramai investor-investor. Kalaulah kita bagi dekat dia technical, saya cakap, tuan, saya dah buat kajian technical sekian, saya nak tuan labur. Dia MA dia macam ni apa semua. Kita boleh beli saham ni. Dia akan cakap dekat saya apa tau? Sebab saya pernah, ni pengalaman saya, kita dah buat kajian technical, kita bagi kat dia, dia cakap kat apa? Awak nak suruh saya beli berdasarkan technical. Lepas tu, saya nak letak 1 juta. Saya nak letak 1 juta.
macam mana strongnya technical awak ni? Adakah technical lebih strong? Kita tak boleh nak jawab. Sebab apa? Walaupun kita cakap technical kita strong, tapi dalam hati kita, kita tahu sebenarnya yang menentukan kekuatan syarikat tersebut adalah fundamental. So inilah essence, asas fundamental. Ini sangat asas. Saya bagi tahu tuan-tuan puan, apa yang saya bagi pada pagi ini dalam kelas ni, yang saya tulis kat depan ni, okay, yang saya akan terangkan pada pagi ini, fundamental ini asas yang paling basic, paling kita panggil, saya dah mudahkan sangat-sangat lah. Okay, so jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh catat apa benda asas fundamental yang tuan-tuan dan puan-puan nak cari dalam sesebuah syarikat. Okey. Untuk mencari asas fundamental, kita kena tahu dalam saham sesebuah syarikat ada dua jenis. Ada dua jenis asas fundamental yang tuan-tuan boleh ikut. Pertama, kekuatan pada syarikat tersebut. Ini saya cakap kekuatan pada syarikat tersebut. Yang kedua, kesan ekonomi kepada syarikat tersebut. Okey, kesan ekonomi kepada syarikat tersebut. Ada syarikat yang dia meningkat, kira kata harga dia meningkat ataupun prestasi dia meningkat kerana kekuatan dia sendiri. Kekuatan operation dia, kekuatan bisnes dia, kekuatan segala benda lah dalam bisnes dia. Tetapi ada syarikat yang dia akan follow trend ekonomi. Dia tak kisah pun dia untung ke rugi, tapi dia akan follow, harga akan follow ekonomi, status ekonomi, keadaan ekonomi. Baik, apa maksud dua benda ni? Pertama, saya akan fokus dulu kepada syarikat. Okey, apa yang saya maksudkan dengan kekuatan syarikat? Kalau kita nak tahu tentang kekuatan syarikat, ada 4 aspek. Okay, ini basic, 4 aspek yang asas. Dan saya dah stream, kita dah buat semalam lepas saya bagi tahu tuan-tuan perempuan untuk bulan 10 saya duduk dengan analis. Dia dengan ada analis daripada CFA, ada dan ramai-ramai analis yang top-top lah, bahasa mudah dia. Dia orang ada satu guideline, dia orang nak cari macam mana dia nak cari syarikat yang baik. Okey, pertama, dia akan cari syarikat yang ada earning yang bagus. Earning ni maksudnya dia ada, kalau kita dari tengok, dia mesti ada hasil, revenue. Kata revenue tu yang baik, yang positif setiap tahun. Maksudnya dia masuk net profit dia lebih. Earning dia bagus, dia akan masuk banyak earning. Dan kemudian dia akan cari company yang P&L. P&L ni profit and loss dia. Dia mesti cari syarikat-syarikat yang paling minimum ada 3 tahun profit berterusan. Okay, itu asas yang pertama. Okey, kalau kita nak cari syarikat, okey, itu yang saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak cari syarikat, pastikan kita mempunyai syarikat. Kita faham tentang syarikat tu, dia mesti mempunyai, pertama dia mesti mempunyai earning yang baik, dan yang kedua dia mesti earning dia tu mesti profit lah. Profit and loss. Dia bukanlah earning yang kita kata walaupun earning dia tinggi tapi dia banyak loss. Okey. Positive profit and loss. Itu maksud earning. Itu asas yang pertama. Sekejap je saya akan tunjuk macam mana kita nak cari. Saya tunjuk basic dia. Nombor 2, EPS. Okey, EPS ni apa maksud dia kan? EPS ni adalah earning per share. Earning per share. Earning per share ni bermaksud bagi satu saham berapa banyak earning ataupun hasil yang dia boleh dapat bagi satu harga saham, satu unit saham, dia berapa banyak dia boleh dapat. Okey, kita example dia mudah macam ni lah. Dalam RM1 yang tuan-tuan perempuan letak dalam sebuah syarikat, berapa banyak pulangan RM1 tu dia boleh dapat. Contohnya, saya letak kat situ EPS atas 0.5. Maksudnya ialah dalam sesebuah syarikat tu kalau kita masukkan RM1, dia boleh bagi kat kita balik RM1.50. Macam tu. Itu maksud dia. Okay, earning per share. Itu secara asas tau. Dia belum detail lagi tentang kira-kira, tak payah. Itu susah nak kira. Yang penting tuan-tuan dah tahu apa maksud earning per share. Okay, earning per share ni, earning EPS earning per share, dia boleh ada dalam range daripada negatif beribu-ribu sampai ke puluh-puluh ribu. Okay, so jadi tuan-tuan dah tahu range dia.
bukanlah kata earning per share ni daripada 1 sampai 10 saja, tak. Dia boleh daripada negatif tu unlimited, sampailah ke all berapa banyak nombor, ribu-ribu pun boleh, tak ada masalah. Okay, so semakin baik dia punya earning per share, EPS ni, okay, EPS ni semakin tinggi EPS, semakin baik saham syarikat tersebut. EPS ni lah, peganglah saya cakap. Company yang mempunyai EPS yang baik, itu company yang kita boleh invest. Kalau nak kata intraday pun, carilah company yang ada EPS yang baik. Jangan cari company yang EPS dia problem. Saya beritahu, silap kebanyakan pelabur bila EPS dia problem. Okay? Sebab dia tak check EPS. Kadang-kadang company tu rugi. Senang ceritalah, EPS ni yang boleh tentukan sama ada pulangan kita. Sebab itu maksud dia equity. So jadi kena pastikan EPS tu atas daripada kosong, atas daripada satu sepatutnya, tapi sebab kan nanti saya ceritalah. Baik. EPS untuk dalam situasi sekarang lah, situasi di Malaysia sekarang. Okay, EPS minimum kebanyakan syarikat dia bermula daripada 0.5. Ini menyedihkan lah. Sebab apa? Kebanyakan syarikat di Malaysia sekarang baru nak recover balik. Dengan kita dah ada 2 lockdown dan sekarang ni kita dengar nak masuk lockdown ketiga lagi, dah dengar ura-ura dia. So saya tak pasti lagi kita boleh cakap macam manalah keadaan situasi COVID, tetapi kebanyakan syarikat di Malaysia sekarang EPS dia adalah tak tinggi. Okey, 0.5 tu pun dah sebenarnya sangatlah kecil lah. Dan sebenarnya kalau kita kata pelabur-pelabur besar di luar sana ataupun pelabur-pelabur hebat di luar sana, kalau dia nak cari EPS, dia sebenarnya letak nak tahu berapa. EPS dia nak minimum daripada 10 sampai ke 25. Okey, tapi company di Malaysia kita letak pada 0.5. Okey, tapi bukanlah selalu macam ni. Tak, dulu tak macam ni. Lepas COVID, betul-betul saya bagi tahu tuan-tuan, EPS lepas COVID, kebanyakan EPS syarikat jatuh sampai 0. Jatuh negatif pun ada. Okey, so sekarang ni kita boleh set daripada 0.5. Jadi kita tahu kalau rekod syarikat-syarikat ni dulu EPS dia tinggi, tapi sekarang EPS dia jatuh, tak bermakna syarikat tu dulu tak bermakna syarikat tu sekarang dah tak baik, cuma dia dalam proses recovery. Jadi kita kena boleh tengok kalau kita nak cari saham yang baik, salah satu tips saya share, kalau dulu EPS dia bagus, sebelum COVID EPS dia bagus, tapi lepas COVID EPS dia drop sikit dan sekarang ni dia nak naik slow-slow balik, tengok syarikat-syarikat yang EPS dia bagus. EPS ni saya bagi tahu tuan, tabung haji guna apa nama dia ni, ASB Fund Manager, ASB pun cari guna EPS sebagai satu dia punya guideline. Banyak asset management pun banyak guna EPS juga. Even international big business pun banyak guna EPS sebagai dia orang punya benchmark. Okay, so lagi satu adalah PE. PE ni maksud dia adalah price per earning. Maksudnya berapa beza harga dengan berapa kali harga dengan berapa earning yang company tu dapat. Okey, biasanya kita tak nak company yang mempunyai PE yang tinggi sangat sebab itu company tu dah terlalu kita kata dah naik terlalu tinggi lah. Okey, tetapi kadang-kadang ada juga kita nak ambil company yang boleh jugalah kita nak ambil company yang PE dia atas daripada 15. Tapi saya recommend PE atas 0 atau dalam 0 hingga range 15. Okey, ini rules yang dia guna pakai daripada contohnya macam fund management yang besar-besar pun banyak pakai rules macam ni, tetapi dia orang jarang nak react terhadap PE. Okay, cuma PE ni dia letak je dalam belakang, dia tengok PE dia berapa. Okay, let's say PE dia dah atas 15, maksudnya saham-saham ni menjadi pilihan investor-investor lah, big investor. Okay, tetapi bukan secara justification dia bukan terlalu dia mengikut PE sangat lah. And then last kali dividend. Kalau tuan-tuan dan perempuan
nak cari saham yang ada dividen, carilah saham-saham yang boleh bagi dividen atas daripada 2%. Okey, di Malaysia secara asasnya dividen itu atas daripada 3.5%. 3.5% itu adalah pulangan, kira kata semua daripada ASP ke tabung haji apa semua, biasa dia akan bagi atas daripada 3.5. Okey, saya letak 2 sebab sekarang kebanyakan syarikat dia ada masalah, dia mungkin akan bagi dalam 2%. 2% kadang 2% ke bawah. Tetapi pada tahun akan datang kita boleh tengok peningkatan dalam jumlah dividen yang akan diberikan kepada pelabur-pelabur. Okey, saya bagi tahu tuan-tuan perempuan, bila kita cerita pasal dividen, jangan tuan-tuan dan perempuan ingat syarikat yang bagi dividen ni baik dan syarikat yang tak bagi dividen tak baik. Ada syarikat dia memang tak bagi dividen. Salah satu sebab dia ialah dia tengah nak naik. Baru nak naik, dia jarang bagi dividen. Tetapi apabila dia dah stable, dia akan bagi dividen. Okey? Ada juga syarikat, contohnya macam syarikat Pharma Niaga. Pharma Niaga biasanya dia akan bagi dividen. Confirm dia bagi dividen. Tapi kadang-kadang harga saham dia jatuh. Harga saham dia turun naik. Okay. So ini adalah salah satu jenis defensive stock lah. Okay. So dia confirm akan bagi dividen. Dia takkan tak bagi dividen. Sebab apa? Shareholder dia, salah seorang shareholder dia adalah daripada apa nama dia ni? KWSP. KWSP dah dekat Pharma Niaga. So dia mesti bagi dividen. So kalau tuan-tuan dan perempuan nak beli dividen, nak invest tapi nak fokus dividen saja pun tak ada masalah lah. Okey, so sekarang ni kita akan tengok apa ni nama dia? Macam mana kita nak guna asas-asas fundamental ni Okey. So saya akan sharekan satu screen, KLSC screener. Kita akan guna KLSC screener untuk mencari saham-saham. Okey. Nampak tak ini KLSC screener? Okey, ini KLSC screener. Okey, macam semalam saya ada tunjuk sedikit lah tentang macam mana nak guna KLSC screener. Okey, ini adalah salah satu screener yang baik untuk kita gunakan dalam nak mencari saham-saham di apa ni nama dia? Saham-saham kekuatan saham fundamental di bursa. Okey. So boleh nampak skrin saya ni yang saya share sekarang ni. Okey, kalau tak nampak kata kecil ke apa boleh bagi tahu je, boleh komen kata Cik Azmi kecil tak jelas. Okey. So tapi saya harap jelaslah dekat sini Okey. So ini KLSC screener. Nampak? Dekat KLSC screener apa yang dia pilih? Apa yang dia pilih? Kita pilih dekat sini dia ada board, subsector, ada PE, ada ROE, ada EPS, ada NTA, ada dividen, ada PTV, ada PSR, price, market cap, buy stock. Lepas tu continuous profitable, dia ada banyak setting-setting dia. So ramai orang bila buka KLSC screener dia tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu, dia akan kata dekat sini macam macam mana saya nak guna KLSC screener? Saya tak faham nak guna KLSC screener. Okey, jangan risau. Mudah je nak guna KLSC screener ni. Inilah saya bagi tahu otai-otai lama sekalipun masih menggunakan KLSC screener untuk mencari saham-saham yang bagus daripada fundamental dia. Okey, disebabkan di Malaysia macam kita cakap tadi kita nak cari company-company yang ada earning baik. Kita ketik strong fundamental. Kita akan fokus dekat EPS dulu. Okey, tuan-tuan dan perempuan tengok saya letak kat EPS ni 0.5. Okey, nampak tak saya letak dekat sini 0.5 minimum. Minimum saya letak 0.5, maksimum saya biarkan je. Okey, bila tekan okey, tuan nampak tak bila saya tekan 0.5 ni saja dah bergerak. Line ni bergerak tinggal ni saja. Inilah hanya jumlah syarikat yang ada. Inilah jumlah syarikat yang EPS dia bagus atas daripada 0.5. Nampak? Ini semua dah kena buang ni. Daripada banyak beribu-ribu syarikat di bursa tadi tu, dari beribu syarikat di bursa tinggal ini sahaja. Okey, so EPS ni lah yang memang membuang semua syarikat-syarikat yang tidak mempunyai kualiti. Okey, sekarang kita nak cari syarikat yang uptrend. Kita nak cari syarikat yang tengah nak naik, syarikat yang bagus. So, benda mudah. Kita letak je EPS 0.5. Okey, kita letak je EPS 0.5 dan kita akan dapat syarikat-syarikat yang baik. Okey,
Baik, bila kita dah tengok tadi kita dah letak EPS 0.5. Kita boleh set juga pertama price. Okey. Berapa harga tuan-tuan dan puan-puan nak beli? Saya memang recommend carilah saham yang atas harga RM1. Okey, janganlah cari saham sampai bawah. Yalah, okeylah. Kita letaklah saham tu 0.5. 50% pun kita boleh accept lagi lah. Tapi jangan bawah 50%. Tolonglah, jangan bawah 50%. Sebab bawah 50% terlalu itu adalah penny stock. Terlalu bahaya. Okey, so jadi kita akan tengok saham yang atas 50% dan kata maksimum saham yang kita mampu nak beli, yang kita boleh beli adalah saham yang berharga RM5. Okey, kita letak kat sini, kata price. Nampak? Tuan-tuan dan puan ada sikit ni je saham. Sikit ni je saham yang tuan-tuan dan puan boleh beli. Okey, so tak ada masalah. Boleh je beli, boleh tak ada masalah. Ada saham-saham yang cari. Ini kita cari berdasarkan bajet kita. Okey, so lepas tu kita letak setting kat sini. Ini setting wajib setting wajib. Kena on the net profit, kena on net profit quarter to quarter. Okey? Dan kalau boleh kena pastikan kalau ni tak on pun tak apa, tapi ini pastikan on quarter to quarter. Lepas tu kalau boleh tekanlah syariah compliance. Okey, tekanlah syariah compliance untuk memastikan kita pilih saham-saham yang patuh syariah. Okey. Lagi satu kita boleh kemudian kita terus tekan dekat sini screen. Okey, kita tengok berapa banyak saham. Dan kat sini kita dapat 162 saham. Okey, 162 saham. Okey, dan dekat sini kita boleh saring jugalah saham-saham ni mengikut harga yang kita nak. Contohnya saya nak harga dalam 5%. Okey, kita ambil satu kita tengok saham yang harga dia bawah 5%. Kita ambil Hyaptech. Kita tengok macam mana prestasi Hyaptech. Okey, Hyaptech Okey. Tuan-tuan dan puan-puan nampak tak? Nampak tak chart saya ni? Ini adalah company Hyaptech. Untuk daripada awal tahun hari tu, daripada awal tahun sampai sekarang, company ni berada dalam a very uptrend. Uptrend yang sangat tinggi. Ini baru setahun je ni, uptrend ni, setahun ni. Nampak tak a good uptrend? Saham-saham macam ni yang kita nak pilih. Saham-saham macam ni yang kita nak trade. Saham-saham macam ni yang kita nak beli. Nampak tak? Saya baru tekan, saya dah jumpa satu. Harga dia masih lagi bawah 5%. Dan sekarang dia dah jatuh pada base dan dia ada strong fundamental. Kekuatan fundamental dia. Dan kita boleh tengok profit dia dari tahun ke tahun pun naik. Okay? So, benda ni, saham-saham macam ni yang kita pilih. Baru tekan satu, kita dah dapat saham uptrend. Saham macam ni lah yang akan meneruskan prestasi dia pada tahun depan. Okay? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan kena tengok. Okay, nampak tak chart saya? Okay, saya harap nampak chart saya ni. Ini satu contoh saham Hyaptech. Okay, saham yang baik yang kita boleh gunakan. Okay, nombor 2 kita ambil lagi lah. Saya rasa mana-mana kita ambil pun kita akan dapat saham yang uptrend, yang good uptrend. Kritam Kritam Holdings. Nampak? Daripada awal tahun hari tu, dia go uptrend, sekarang dia go downtrend balik lah. Tapi prestasi syarikat dia, kita tengok downtrend ni biasalah. Ini kita tengok bila dia start downtrend, okay, Mei dia downtrend ni kita tahulah, ini COVID punya downtrend lah. Tapi dia dah uptrend, dah lama ni daripada dia tengah naik ni dah lama daripada tahun dia dah naik daripada tahun awal akhir tahun lepas sampai awal tengah sampai bulan 5 hari tu COVID jatuh, dia drop balik dan saya jangka dia akan naik balik ni. Okey, sebab prestasi dia sangat bagus. Okey, so ada soalan tadi apa mengatakan
PNL berdasarkan uptrend, tak, uptrend graf berdasarkan, terbalik. Graf jadi uptrend berdasarkan EPS yang baik. Syarikat yang baik. Bukannya dia lepas. No, dia sebelum. Maksudnya bila orang tengok dia punya earning bagus, okay, macam ni kita tengok dia punya earning bagus, setiap tahun earning dia bagus, dia akan dapat uptrend. Ya, dia banyak company akan go uptrend bila dia ada earning yang bagus. Okay, so itulah salah satu EPS. Inilah salah satu tips nak cari saham-saham yang uptrend. Okay, pastikan tuan-tuan dan puan-puan carilah saham-saham yang uptrend. Ada banyak lagi saham kat sini, ada 156 saham yang kita panggil bagus. Kita ambil lagi lah yang mahal sikit, kita tengok. BJ Food lah, kita tengok BJ Food lah. Jaya Food. Nampak? Uptrend. This is a good, nice uptrend. Dia tengah nak naik lagi ni. Oh, ini memang cantik. Oh, nampak? Ini ada momentum lagi nak naik Berjaya Food ni. Strong uptrend. Lepas tu dia bila dia naik uptrend, okey, bila dia naik uptrend, dia create base. Sekarang dia dah create 2 base. Dia ni nak uptrend lagi ni. Ini signal nak uptrend. Jelas ni signal nak uptrend ni. Okey, so nampak? Guna KLSC screener saja, tuan-tuan dan puan-puan, dah boleh jumpa saham-saham yang baik. Ada 100 lebih saham-saham yang baik ni, pilihlah. Harga semua daripada 50 sen sampai RM5 je. Tak sampai RM5. Okey, so gunakan maklumat yang ni. Inilah strong fundamental. Inilah saham-saham yang kekuatan dia pada fundamental. Okey, dia boleh mencatatkan keuntungan. So jadi saya kadang-kadang bila saya tengok orang beli saham pelik-pelik, contohnya lah, dia beli saham XOX. Beli saham yang bukanlah saya kata tak bagus, tapi syarikat tu kadang-kadang susah. Susah nak cakap. Ada sahabat saya dah bagi, saya cakap okey, ni cara nak cari apa semua. Lalas dia pergi beli saham yang bermasalah. Saya cakap, aku dah bagi tahu kau nak cari saham macam mana. Masa dia kata, tak ada lah. Aku tengok orang cakap, alamak. Kita kena percaya dekat kita punya kaedah ni. Tuan-tuan kena percaya dekat ni. Apa yang saya bagi tahu. Contohnya, benda ni, percayalah. Tengok dan buat. Memang akan dapat. Dan inilah rahsia-rahsia banyak signal provider. Signal provider dia guna saham-saham yang macam ni, yang nak naik uptrend. Kalau tengok dalam ni, AE Mulus ada, Haba ada semua, FGV, okay. B-Auto, FGV pun ada. FGV lagi nak uptrend. Saya bagi tahu ini dah nak naik dah ni sebabkan harga sawit dah nak naik. Okey. So jadi kenapa kita nak fikir saham-saham yang lain? Tak susah nak cari saham ni. Nampak kita dah ada 100 lebih saham dan dekat sinilah kita baru boleh ikut protokol-protokol yang ada. Okey. Ini cara mudah nak mencari saham yang bagus. Okey. Lagi satu. Boleh tak pergi setting semula? Nak screenshot? Oh boleh, tak ada masalah. Tapi ini satu setting je. Dia ada banyak jenis setting. Boleh tengok pertama. Okey, macam mana nak tengok? Kita nak tengok PE. Boleh. Sekarang kita try setting yang lain pula. Okey. So, ini setting yang pertama. Setting yang pertama saya setting EPS. Saya setting price ni pada EPS 1. Saya setting pada price 0.5. Dan dekat situ juga saya letak syariah compliance dan saya letak net profit Q to Q on, year to year on profit. Okey, kalau tak sempat nak tengok video kita ada recording ni, nanti tuan-tuan boleh tengok dalam recording lah. Okey, insyaAllah tak ada masalah, boleh tengok balik, tapi boleh tengok ni sini. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan nak mencari saham-saham yang dividen, nak cari saham-saham dividen nak cari saham-saham dividen. Ini setting yang saya beritahu. Kita katalah okey, tapi saham-saham dividen ni dia tak murah. Okey, kita kena letak dekat sini, guna setting yang sama, EPS yang sama. Kita letak dividen, kita letak harga dekat sini maksimum harga RM20 lah. Saham RM20. Okey, dekat situ juga dividen. Katalah kita nak letak dividen tadi kita letak 2%. Dekat dividen ni kita letak 2%. Okey, kita letak 2% dan ada sikit tweak lah.
perubahan yang kita kena buat ialah kita kena letak continuously profitable years, 4 years, kita katalah minimum 3 tahun kita nak letak ataupun 5 tahun lah, biasa 5 tahun. Okey, dan dekat situ kita boleh letak screen. Okey, dekat sini ada 58 syarikat yang sentiasa bagi dividen. Dan jumlah dividen diorang, saya bagi tahu, contohnya ada yang bagi sampai 17%, ada yang bagi sampai 8%, ada yang bagi sampai 7.81%. So ini range yang biasa diorang akan bagi. Okey. So jadi kita ambil satu lah, kita ambil satu yang harga murah sikit, company yang murah sikit, contohnya kita ambil price yang murah sikit. Okey, LBS. LBS dia akan bagi dividen dalam 2.69%. Okey. Mungkin kecil sikit, kita ambil atas range daripada 4 lah. Ambil 4% lah. Okey, Bonia. Bonia bagi harga dia 80 sen, dia punya saham, dia bagi dividen dalam 4.5%. So kita tengok saham Bonia, apa situation saham Bonia sekarang? Apa situation harga saham Bonia? Okey, nampak tak? Kalau kita tengok saham Bonia, sekarang dia berada dalam situasi di mana dia ada declining. Harga drop yang tinggi, sangat tinggi. Tetapi dia masih mampu bagi dividen setiap tahun. Okey, macam ni untuk tahun 2021 je dia bagi untuk tahun 2021 dia bagi 2 kali dividen. Pada 12 Oktober sekali, lepas tu pada 23 Mac sekali. Dia bagi 2 kali dividen. So dekat situ kita tahu saham-saham macam ni dia confirm akan bagi dividen. Walaupun harga saham dia dah drop dah daripada tahun 2018 saya tu dah drop dah, 2019 dah drop, tapi dia still bagi dividen. Dan 8% untuk dapat dividen sebanyak 4%, saya rasa that's a good lah. Dan company ni pun tengah berada dalam keadaan yang bukanlah kata losses. Dia masih dalam keadaan yang boleh produce result. Okay, sebab kita dah letak di screen tadi kan. So bagi siapa yang nak dividen, inilah company-company yang kita cari. Harga dia murah, kita tak tengok sangat chart dia naik technical sangat tak. Kita tengok chart dia, dia tengah downtrend, harga dia murah. Company ni profit. Kita tengok juga dividen dia. Dividen dia bagi, setiap tahun dia bagi dividen. Okay, menarik. Dia tak pernah miss bagi dividen. So, dekat situ kita tahu company ni dia fokus kepada investor. Dia cari, dia bagi investor-investor dia dividen untuk puaskan hati investor dia. Okay, so tuan-tuan dan puan boleh cari saham-saham yang macam ni lah. Okay, so itu salah satu contoh nak guna KLSC screener. Okay, macam kita tengok tadi. Lagi satu, kalau kita nak guna KLSC screener, kita boleh juga cari saham-saham yang lebih high performance. Untuk high performance, lebih mahal pun kita boleh cari juga, just naikkan harga dia. Okay, so ada beberapa soalan tak tentang ni? Macam mana nak cari saham ni? Okey, macam mana kita nak tahu? Tuan, saya confirm. Macam mana nak tahu company profit sedangkan Bonia dia dengan downtrend dan stagnant? Okey, so jadi kalau kita tengok, kita tengok Bonia sini. Okey, kita tengok Bonia. Bila kita cerita pasal Bonia, kita tak boleh cerita dia punya harga saham. So kalau kita nak jadi pelabur saham, kita kena tahu satu benda tau. Harga saham ni walaupun dia downtrend tapi tak bermakna company tu ada masalah daripada segi sales. Okey, tu cuba tengok sini Okey, untuk tahun pertama, untuk tahun pada kita tengok dia punya. Okey, kita tengok dekat sini daripada tahun 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, walaupun dia punya revenue drop, tetapi net income dia still profit. Nampak? Still profit. Dan even though, walaupun net income dia punya net profit dia drop, tapi profit margin dia tu semakin tinggi. Dan lebih range dia lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dia semakin growing dekat sini. So ini indication. Dan dia yang profit ni, yang
mengekalkan keberuntungan itu adalah satu benda yang dilihat. Dia tak nak ada negatif pun pada net income ni. So itu kita cakap company ni still dalam profit zone. Management company ni tengah buat benda yang baik. Okay, so tapi ini saya cerita pasal dividend company. Saya bukan cerita pasal kita nak beli harga saham yang nak naik, kita nak pasal harga saham. Kita nak fokus dividen. Okay, kita tengok dividen saja. Dan kita boleh tengok record history dividen dia, setiap tahun dia bagi dividen tau. Okay, setiap tahun dia bagi dividen. Boleh tengok history dividen dia dekat sini. Interim dividen. Okay, setiap tahun dia bagi dividen. Walaupun tahun tu dia bermasalah. Okay, so ini kita tahu walaupun Bonia bermasalah secara daripada katalah dia punya nampak ada downtrend, tetapi daripada segi revenue dia masih ada keuntungan dan dia masih bagi dividen kepada pelabur-pelabur dia. Okay, ini cerita dividen. Dividen ni cerita long term. Ini perbincangan untuk orang long term. Tapi kalau kita nak swing kita tak akan ambil counter macam ni. Saya tak akan pilih counter. Sebab counter ni yang kita pilih tadi adalah berdasarkan dividen. Kita fokus kepada mentality kita kepada dividen. Bukan kepada nak strength dia. Okay, so itulah cara nak guna KLSC screener. Dan kalau kita dah guna, kita nak setting balik, kita just clearkan. Okay, so ada apa-apa soalan tak? Faham tak penggunaan dividen dengan KLSC screener ni? Okay, KLSC screener ni untuk fundamental. Faham Saya harap semua jelas, semua faham. Dan kalau kata nak ulang balik, nanti boleh tengok video ni, ulang balik macam mana kita nak cari saham yang good on fundamental. Dan fundamental yang saya tekankan tadi, ada beberapa fundamental. Okay, contoh fundamental yang saya tekankan tadi, pening, pastikan positif. EPS, just fokus kat EPS lah. EPS atas 0.5. Senang. Kalau EPS atas 0.5, kita akan jumpa banyak company yang baik. PE bawah 15, dividen atas 12. So boleh pilih. Tuan-tuan nak perempuan nak tengok mana? EPS ke, PE ke, dividen. Okay. So nak combine, biasanya kita susah nak jumpa syarikat yang baik. Cek satu-satu lah. Satu-satu lebih jelas. Itu adalah kekuatan syarikat. Okay. Itu kita bercerita daripada kekuatan syarikat. Bila saya bercerita pasal kekuatan syarikat, tuan-tuan dan puan kena faham kekuatan syarikat ni dia tak semestinya dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Kadang-kadang syarikat tu baik, tapi kadang-kadang dia terpengaruh. Syarikat tu baik, tapi boleh combine, tapi saya tak recommendkan sebab kemungkinan kita ada masalah. Dia macam ni lah. Kita tengok satu-satu. Ada company yang memang EPS dia baik tetapi dia tak bagi dividen. Ada company yang EPS dia baik tetapi ada company EPS dia tak baik tapi dia bagi dividen yang tinggi. Takut kita akan terlepas pada benda itulah. Okey, pemberian dividen bukan semestinya bermakna company tak bagi dividen bukan company itu tak baik. Tidak. Ada company, contohnya company itu kalau dia banyak buat R&D, company teknologi, bila dia banyak buat R&D, dia tak akan bagi dividen. Dia jarang bagi dividen. Tetapi EPS dia semakin naik. Harga dia semakin naik. So sebab itulah kalau orang nak melabur dalam saham-saham teknologi, biasanya dia tak fokus kepada dividen. Dia akan tengok kenaikan harga saham. Tapi kalau orang nak dividen, dia akan invest pada company-company yang selain daripada yang growth stock ni tadi. Itu yang kita kata growth stock, dia jarang bagi dividen. Okay, so kalau boleh cari satu-satu, jangan combinekan sebab combine nanti kita mungkin terlepas apa-apa yang kita panggil dia penting. Kadang-kadang company yang bagus, company tapi dia tak bagi dividen, so dia dah terkeluar daripada list tu. So nanti kita intersection tu kurang lah. Dia jarang berselisih sekali. Okay, so sekarang ni kita bercerita pula asas fundamental tentang ekonomi. So ada apa-apa soalan tentang asas fundamental tentang kekuatan syarikat tu tadi? Okay, kekuatan syarikat tu tadi ada tak? Ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan, saya akan teruskan yang kedua tentang ekonomi. Okay, ekonomi pula ada sesetengah saham yang dia ni karakter dia cantik tau. Maksudnya macam ni tau.
kalau harga minyak naik, saham dia naik. Harga minyak naik, saham naik. Kalau harga emas naik, saham dia naik. Kalau harga sawit naik, saham dia naik. Ada saham-saham macam ni. Saham-saham macam ni, ini saham-saham yang kita panggil saham-saham yang ikut harga komoditi. Dia tak ikut apa company tu profit ke tak ke, dia tak ikut. Dia ikut harga komoditi. Dan dalam bursa ada saham-saham macam ni. Bahkan di luar, dekat US pun ada juga saham-saham macam ni. Baik, saya tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini saham, itu masuk saham komoditi. Saham dia ikut harga komoditi. Kalau nak beli saham ni, tak payahlah nak tunggu, tak nak buat kajian-kajian ke apa ke, tak payah. Beli je, dengar harga minyak nak naik, beli, siap-siap, ready dah beli. Okey, saya tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang saya share satu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Ini contoh saham yang saya maksudkan lah. Okey, sekarang boleh nampak saya punya trading view. Ini trading view saya. Okey, ini trading view saya. Okey. Sekarang ni saya akan letak satu indikator, saya akan letak satu comparison. Okey, saya akan letak dekat sini gold, emas sebagai benchmark. Emas sebagai benchmark. Okey, saya akan letak the same scale. Okey. Tengok, saham ni Bonia memang tak kena dengan emas lah. Memang tak kena dengan emas sebab Bonia dia tak ikut emas. Tetapi saham yang ikut emas, contoh Bahvest. Okey. Bahvest. Okey, Bahvest. Bahvest ni adalah sebuah syarikat yang buat dia buat apa nama dia? Dia buat apa tu? Gali apa ni? Gold mining. Gold mining dalam bahasa Melayu apa? Cari gali emas lah. Cari gali emas lah. Dia buat cari gali emas. Okey. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dekat sini. Sekejap macam mana saya dapat sikit dia. Okey. Yang orange ni adalah harga emas. Dan yang bawah ni adalah harga Bahvest. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, bila harga emas naik, harga Bahvest turun sikit, lepas tu lambat sikit dia naik balik. Sama juga. Faham tak? Harga emas naik, Bahvest akan follow naik. Okey? Harga emas turun, harga saham Bahvest pun turun. Harga emas naik balik, harga Bahvest pun naik balik sampai all time high kat sini. Harga emas turun, dia pun turun. So inilah saham-saham yang mengikut, yang follow harga komoditi. Ini satu Bahvest. Lagi satu, saya ambil contoh. Ini dia follow emas. Kita tukar, ini Bahvest. Kita tukar Pokong. Okey. Nampak tak? Harga Pokong pun lagi sebiji, lagi sama. Dia macam copycat harga emas sama-sama. So, nak tengok harga Pokong naik, harga emas naik, harga Pokong naik. Okey, macam ni dia naik sikit, tapi dekat waktu ni, dekat apa? Ini tahun-tahun lama-lama lah, dulu-dulu lah. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan tengok sini sekarang, dia drop dan bila dia naik, harga emas naik, harga pada tahun lepas, harga emas naik, harga Pokong pun naik, mencanak-canak dia naik. Okey? So dia akan follow copycat sama sebiji, tak ada. Kira memang sama lah. Dia punya chart tu memang sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh cari saham macam ni. Ini gold, Pokong, Tommy pun lebih kurang juga. Tommy pun lebih kurang juga. Dia naik, saham harga emas naik, dia naik. Harga emas turun, dia turun pun sama. Tak. Inilah saham-saham yang follow komoditi. Satu, dia ada 3 komoditi famous dekat Malaysia. Emas, apa ni nama dia? Emas, minyak dengan sawit. So sekarang kita tengok pula, kita tukar indikator, kita tukar comparison, kita tukar menjadi WTI. Minyak, okey, kita buang gold lah. Kita tak nak gold. Okey. WTI, company-company yang ikut minyak, kita kata Dayang.
Dayang. Sikit. Okey. Okey. Saya tukar warna dia. Okey. Ini saham Dayang. Okey. Saham Dayang dengan saham apa ni nama dia? Saham Dayang dengan saham harga minyak WTI. Okey, harga minyak per barrel lah. Nampak tak? Harga dia naik. Okey, pada 2014 harga naik, harga saham naik. Pada 2017 harga drop, saham drop. 2018 harga naik. Masa ni harga dia dah drop sikit tapi Dayang naik sikit. Lepas tu drop gap, ada gap dan dia drop, dia maintain. Kalau kita tengok secara harian, daily lagi sebiji. Nampak? Ini harian Saham dia tahun ni dalam tahun ni harga naik, harga drop, saham drop, Dayang pun drop, maintain sini drop, naik sikit sebiji. Dia follow sama sangat-sangat. Okey, dan Dayang ni harga dah naik, dia masih berada dekat sini. Okey, harga dia belum naik lagi dan itu kita jangkakan saham Dayang ni akan naik lagi apabila the next economic cycle lah. Quarter next saham Dayang ni akan naik. So itu yang kita target. Dia akan follow sebiji-sebiji. Okey? Harga minyak. Sekarang ni kita pilih Petronas pula. Petronas. Okey. Ini saham Petronas. Saham Petronas lagi sebiji. Nampak tak? Sama sangat-sangat dengan harga. Ni harga saham ni kat atas Yang bawah ni harga minyak. Perasan tak? Sama sebiji dengan harga saham Petronas. So inilah saham-saham yang kita panggil dia mengikut komoditi. Okey, ini saham-saham yang mengikut komoditi. So jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini tips lah. Kalau dengar tentang harga minyak nak naik ke harga gold nak naik, ambil peluang tu sebab saham-saham ni boleh naik. Okey. So, yang kedua, saham indikator. Ekonomi indikator. Saham ekonomi indikator ni saya akan share satu saham yang kita panggil dia akan follow lah ekonomi indikator. Ekonomi indikator ni indikator ekonomi. Indikator ekonomi, GDP, OPR, perkataan OPR. Ingat perkataan OPR? OPR tu adalah overnight policy rate. Overnight policy rate. Tuan-tuan dan perempuan ingat perkataan OPR tu overnight policy rate. Okey, saya tunjuk satu saham yang akan follow. Sekejap, saya buang dulu WTI ni. Okey, kita tengok saham yang akan follow OPR. Okey. Saya ambil saham ni. Baik. OPR tu maksudnya ialah overnight policy rate. Overnight policy rate tu adalah satu indikator ekonomi yang digunakan oleh bank negara untuk set kadar-kadar interest yang bank boleh bagi kepada public. Okey? So, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat sini, apabila kerajaan naikkan OPR pada waktu dua ni, kerajaan naikkan OPR, saham bank, contoh ni bank Islam saya ambil bank Islam, dia akan naik terus mencanak sampai atas. Tapi bila kerajaan rendahkan OPR, saham tu akan drop. Ini drop ni semua OPR dah drop. Drop ni sebab OPR. Drop ni semua sebab OPR. COVID jatuh, dia masih belum recover lagi. Sekarang ni, ini sebab windfall tax. Dan bila dia sampai kat sini, tahun depan, bila windfall tax dah ready, OPR akan naik. Saya beritahu tahun depan, OPR akan naik. Kenapa OPR akan naik? Kenapa kadar interest akan naik?
Tuan-tuan dan puan-puan sedar tak? Hari ini, harga barangan semakin meningkat. Semua, harga semua tengah naik. Harga ayam naik, harga ni naik, harga ni naik. Tahu tak macam mana bank negara nak kawal benda ni? Bank negara akan kenakan interest yang lebih tinggi kepada peniaga-peniaga. Dan pihak bank ni akan kenakan, bila bank negara kata dia naikkan OPR, pihak bank akan kenakan interest yang lebih tinggi kepada peniaga-peniaga. Dan peniaga-peniaga terpaksa memastikan diorang jual lebih. Diorang terpaksa jual barang dia lebih, dia tak boleh sekat-sekat jual barangan, dan dia terpaksa rendahkan balik harga barang. So dia kena clearkan stok supaya dia boleh bayar balik kadar interest yang dia dah anchor tu tadi. Ini simple lah analogi yang kita buat. Okay, so jadi yang untung dekat sini siapa? Kalau bank naikkan kadar OPR, yang untung dia adalah bank. Bank konvensional macam Bank Islam, Maybank, RHB, CMB, diorang yang akan untung. Kerajaan naik OPR, diorang mencanak saham diorang naik. Okay, yang ni dah turun balik dah. Dah turun balik, senang maintain. Dan lepas ni saya beritahu tahun depan 80% lah. 80%, 90% confirm bank negara akan naikkan OPR. So get ready lah. Tahulah, dah set dah. Okay, saham-saham ni dah ready. Dan saham-saham ni juga, saya beritahu tuan-tuan dan puan-puan, saham-saham bank ni juga sentiasa bagi dividen. Sentiasa bagi dividen. Bank lah. Saya tak tahu, memang bank memang dia buat duit lah. Orang masalah dia buat duit, dia sentiasa buat duit. Tahun lepas, walaupun dia bagi moratorium, dia still untung lagi. Moratorium ni, tapi dia still untung lagi. So imagine, macam mana business bank. Okay, so itulah dia sedikit example berkenaan dengan kita panggil, okay, asas fundamental yang ni. Okay, saham trend. Saham trend ni, saham yang kita tengok macam tahun lepas, kita ada trend pasal COVID. Bila ada saham trend macam ni, glove semua akan naik. Dan sekarang semua dah habis trend. So dia dah tak naik dah. Okay, saham spekulasi. Okay, saham spekulasi ni menarik sikit. Saham spekulasi ni saham-saham yang akan follow keadaan politik semasa. Bukan ekonomi, dia akan follow keadaan politik semasa. So bulan lepas saya berbincang dengan analis. Dia menjangkakan apa yang outcome kepada pilihan raya akan datang. So PRN ni, kalaulah kita tengok, kalaulah saya beritahu andai kata UMNO yang menang. Okey, andai kata UMNO. Kita bukan cerita kita bukan cerita company bukan kita cerita outcome kita just bagi tahu andaian. Andai kata UMNO yang menang. Kalau UMNO yang menang, bersedialah dengan saham-saham yang ada link dengan UMNO. Bersedia. Ini spekulatif, ini spekulasi. Okey, spekulasi. Saya bagi tahu. Bersedia dengan saham-saham UMNO. Sebab saham-saham UMNO akan naik sampai ke next general election. Itu yang dijangkakan. Okey, dan kalaulah UMNO menang pada pilihan raya PRN ni nanti, dia juga akan menang pada pilihan raya umum. Itu jangkaan sahaja. Okey, tetapi kalau Pakatan Harapan menang ataupun yang PN menang, kita ready saham-saham yang terlibat dengan dia. Tetapi saham spekulasi sangat volatile. Sebab apa? Dalam saham spekulasi ada operator. Kena hati-hati perkataan operator ni. Operator ni, dia masuk dulu, kita masuk, dia keluar. Kita masuk, dia masuk dulu, kita masuk, dia keluar. So inilah saham-saham spekulasi. Kalau berani, ini boleh guna. Tapi kalau tak berani, jangan masuk. Okay? So itu sikitlah example. Baik. Bila tadi kita cerita pasal asas kajian fundamental dan kita dah tahu tentang ada fundamental, sekarang kita akan tengok pula asas kajian technical. Okey, untuk technical analysis. Okey, ada soalan tak tentang fundamental sebelum saya pergi ke technical? Ni saya akan bagi technical yang very simple, technical yang biasa yang orang akan gunalah. Okey. So ada soalan tak? Okey.
PE bawah 15 boleh tengok dekat KLSE, boleh. PE bawah 15 boleh tengok dekat KLSE, boleh, tak ada masalah. Setting je maksimum dia adalah 15. Okey, minimum dia kosong. Macam tu lah. Okey, ada soalan tak berkenaan saham tadi? Okey, kalau tak ada soalan, saya akan teruskan dengan kedua ialah asas kajian teknikal. Untuk asas kajian teknikal ni, ini adalah saham-saham yang kita panggil ini adalah asas untuk kita kajian teknikal. Okey, dalam teknikal dia ada dua type of indicator. Pertama dia ada leading indicator, kemudian dia ada lagging indicator. Leading indicator ni adalah indikator yang kita boleh predict masa depan. Kita sedikitlah, maksud kita boleh jangka masa depan lah, jangkaan masa depan. Lagging indicator ni ialah kita tengok apa ni nama dia? Apa yang dah berlaku. Apa yang dah berlaku lepas. Okey. Falsafah dalam kajian technical analysis ni, kita panggil tahu dia punya idea behind kajian technical analysis ni adalah history will repeat itself. History akan ulang balik apa yang dah berlaku. Okey? So, history akan ulang balik apa yang dah berlaku. Sejarah akan berulang. Confirm sejarah akan berulang. Dan dalam kajian teknikal, benda tu betul. Memang itu akan berlaku. Okey. Kajian teknikal ni apa? Okey, kajian teknikal ni apa? Kita akan tengok kat sini ya. Saya akan tunjuk saya punya trading view. Okey. So, kajian teknikal, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok di sini, kajian teknikal ialah kajian teknikal ialah kajian kita melihat turun naik harga ni. Turun naik harga ni, turun naik ni macam mana kita nak tengok. Okey, di sebalik harga ni tersembunyi 1001 maklumat yang kita boleh dapatkan. Okey, saya ambil contoh ini position saya yang saya tengah buat sekarang ni yang memang ada. Tuan-tuan dan puan-puan nampak tak dekat sini ada banyak, nampak macam berserabut sikit, ada banyak benda-benda lah masuk garis-garis ni kan. Okey, kajian teknikal adalah benda-benda ni. Okey, garisan-garisan ni. Kalau saya buang garisan ni jadi macam ni. Macam ni. Nampak? Kosong. So, dalam kajian teknikal ada 1001 kita panggil maklumat lah, rahsia yang kita boleh kupas, yang kita boleh guna dan yang kita boleh kaji. Okey, saya ambil satu contoh. Apabila kita nak beli satu saham, contohnya di depan saya ini adalah saham AE Mulus. Di depan saya ini adalah saham AE Mulus. So, bila saya kata saham AE Mulus, saya dah tahu syarikat ni bagus dari segi fundamental. Saya tahu syarikat ni kuat, hebatlah daripada segala macam kajian ni, baguslah. Tetapi soalan yang selalu kita akan tanya diri kita, dekat mana saya nak beli? Dekat mana saya nak beli saham ni? Dekat mana saya nak start masuk beli saham ni? So itulah fungsi teknikal. Teknikal yang akan bagi tahu tuan masuk waktu ni. Kajian teknikal yang akan bagi tahu masuk waktu bila dan keluar waktu bila. Okey. So, apa teknikal yang biasa digunakan Yang biasa digunakan kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, okey, sekejap saya share balik. Okey, yang biasa kita gunakan adalah SNR, SMA dengan EMA. Ini adalah lagging indicator. Kita nak belajar tentang harga yang lepas. SNR ni adalah support and resistance. Okey. Yang kedua adalah simple moving average. Yang ketiga adalah exponential moving average. Ini indikator, benda yang beritahu kat kita. Okey. Leading indicator contohnya macam RSI, stokastik, MACD dengan Fibonacci. Okey, ini agak teknikal jugalah. Agak teknikal. Okey, tetapi dia bukanlah kata magic. Dia boleh je belajar, senang je, tak ada masalah. Slow lah. Cuma kita kena ambil masa sikit untuk belajar benda-benda ni, dan kalau boleh belajar, berguru betul-betul benda ni lah. Waktu ni lah kita cari trainer-trainer, sifu-sifu ataupun guru-guru yang boleh ajar kita tentang technical analysis. Baik, technical analysis, kita dah jumpa saham yang baik. Bila kita dah jumpa saham yang baik, contohnya kita ambil macam ni, Inari. Saham dia baik. Okey,
Dan kita nak tahu juga, bila saya boleh masuk saham Inari ni, bila saya boleh beli. Okay, so macam mana kita nak buat? Sebab itulah saya buat technical analysis. Nampak tak ada banyak garisan-garisan kat sini? Saya lukis draw garisan-garisan. Dan dekat sini juga saya tengok, oh ada MA. Nampak? Ini garisan MA Okay, kejap. Okay, dekat dalam chart saya, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dekat sini, saya menggunakan moving average. Ini moving average, ini SMA. Ada juga indikator dekat sini dalam trading view kita ada moving average, okay, exponential moving average, ada MACD dan juga ada juga RSI. Okay, ini RSI. Ambil contoh. Bawah ni RSI. Okay, ini volume. Ini MACD, ini MACD pula. Ini volume, ini RSI dan ini moving average. Okay, ini combination yang biasa para pelabur gunakan. Okay, dalam masa yang sama juga kita boleh draw SNR, support and resistance. Nampak tak price range dia macam mana? Dan ini juga analisis yang kita boleh gunakan untuk tengok keadaan semasa. Adakah saham ni betul-betul uptrend ataupun dia pseudo uptrend ataupun dia tengah downtrend. Okay, so benda-benda ni tuan-tuan dan perempuan boleh belajar, boleh cari, dan ini saya bagi tahu secara basic lah. Contoh dekat sini ini MA, moving average, bawah ni ada RSI. So ini adalah kombinasi yang biasa orang gunakan untuk buat technical analysis. Okay, so ada apa-apa soalan tak berkenaan technical analysis? Sebab saya dah cakap dari semalam, saya tahu kejap lagi saya akan go down lah deeper on technical analysis. Tapi buat masa sekarang ni saya hanya akan bagi tahu je lah tentang jenis technical analysis yang ada. Okay, SNR, SMA dengan DMA, RSI, stochastic, MACD dengan Fibonacci. Okay, ini jenis technical analysis yang biasa orang gunakan dan untuk mencari saham-saham yang baik tadi. Okay, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan berkenaan dengan benda-benda ni? Okay, saya harap semua jelas dan faham Okay, so kita take 10 minutes break, kita rehat sekejap. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya soalan. Dan kalau ada perlukan maklumat yang ekstra, pun boleh juga tanya dekat saya. Dekat soalan ni boleh nak bincang-bincang lah. Tapi kita akan take 10 minutes break. Sebab tadi kita baru habis benda yang berat. Sebelum kita masuk ke topik yang lebih ni lah, lebih mendalam lah. Okay, macam mana nak baca RSI? Okay, nak baca RSI ni senang sahaja. Okay, so RSI ni dia ada okay, ni bawah ni RSI saya tunjuk siapa yang nak break boleh break. Kita akan ada buat 10 minute break sebelum kita masuk balik pada dalam pukul 10.30. Dalam pukul 10.30 lah kita masuk balik. Okay. Kalau ada soalan tanya, boleh tanya juga. So saya akan cerita dulu tentang macam mana kita nak tengok RSI. Okay, bawah ni bila kita dah letak RSI, kita kena tahu dulu apa fungsi RSI. RSI ni adalah kita nak tengok relative strength index. Relative strength. Dia kekuatan turun naik momentum pergerakan harga tersebut. Okay, contohnya bila kita kata RSI tu dia nak uptrend, dekat sini kita akan nampak kekuatan dia akan naik ke lebih tinggi. Okay, so range RSI ni ada range tau. Perasan tak kalau tengok dekat screen saya sekarang ni, saya share screen tu. Okay, betul. Okay, tengok dalam screen range ni ada dari 100, 80, 70, 40, 20 dengan kosong. So ini adalah range RSI. Tengah-tengah ni kita panggil natural range, di mana kita panggil dia punya tu stable lah. Dia tak ada kekuatan buying tak tinggi, kekuatan selling pun tak tinggi. Okay, so dia ada dekat 50%, 50%. So dekat sini kekuatan dia natural. Okay, kita panggil natural. Bila dia pergi kepada naik ke atas ni, contoh kat bawah ni tuan-tuan dan puan tengok dia naik 64. Dekat sini kita kata kekuatan buying dia dah semakin tinggi, tetapi dia belum masuk lagi awasan overbought, terlebih beli. Tidak. Dia masih lagi berada di kawasan yang kita panggil apa ni nama dia? Dalam kawasan yang
kebiasaan harga ini normally strength kekuatan dia dalam range ni. Antara bawah 70 hingga atas daripada 30. Okey, so 30 hingga 70 ini adalah range yang biasa harga tu akan bermain. Okey, tetapi kalau dia lepas daripada 70%, itu kita akan panggil dia dah masuk zone overbought. Apa yang berlaku? Kalaulah harga tu dah masuk kawasan overbought, biasanya dia akan, kalau tengok kat sini ini dia dah masuk kawasan overbought dan dia akan drop, dia akan turun balik. Harga tu akan turun balik. Okey, price akan go down. Okay, price akan go down. Dia masuk overbought, price akan go down. Kalau dia masuk dekat area oversold, okay, contoh macam ni, ni, bawah ni. Okay, dia dah masuk kawasan oversold dan dia akan naik balik. So, overbought dengan oversold adalah apabila dia lebih daripada 70% dan lebih daripada dan kurang daripada 30%. Itu kaedah pertama nak baca RSI, overbought, oversold. Tetapi RSI agak lambat. Maksudnya dia lagged lah. Dia macam dia bukan lagged, dia combination. Dia lagged dengan lagi satu dia prediktif lah. So dekat sini kalau kita dah tahu dia nak overbought, tak bermakna sebenarnya dia akan turun terus sebenarnya. Dia juga boleh lagi go overbought lagi. So kalau kita tengok dekat sini, kita mungkin boleh ambil action, oh ni harga tengah ada strength nak naik. So kita buy kat sini. So kita harap dia naik kat atas. So macam tu tindakan kita lah. Okay, RSI juga dia ada rahsia. Okay, kita panggil method rahsia lah. Tapi dia bukan rahsia sangat, cuma ramai orang tak faham. Okay, sebab tu dia kata rahsia. Kita panggil sebagai divergence. Divergence ni maksud dia ialah apabila kekuatan dia terlalu tinggi tetapi harga tak naik. Okey, kekuatan dekat bawah ni dah tinggi sangat tapi harga tu tak pergi lagi tinggi pun. Dan kalau dia kekuatan dia terlalu lemah tapi harga tu tak turun bawah sangat pun. Itu kita panggil divergent. Saya ambil contoh Perasan tak dekat sini kita dah overbought tinggi sangat dah kat atas ni tetapi harga dia tak terlalu tinggi pun pergi dia. Dia masih maintain ni. So dekat situ tanda dia dah nak turun balik. So macam tu. Okay, so ini kita panggil divergence dengan convergence lah. Okay, divergence dengan convergence. Okay, itu kaedah nak baca RSI. Okay, simple. Nak baca RSI ni simple je. Dia tak susah sangat lah. Okay, harap dapat membantulah divergence dan convergence. Okay, ada soalan lagi tak? Okay. Kalau kalau tidak kita berehat dulu. Lagi 5 minit. Kita akan dalam 10.30 kita akan masuk balik. Kita akan tengok betul-betul lah simple macam mana kita nak cari saham the best method lah. Okay. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, sekarang kita akan sambung balik kita punya sesi tadi. Okey, sekarang kita akan pergi kepada protokol. Swing protokol. Swing. Macam saya cakap tadi kita dah faham tentang fundamental, kita dah faham tentang technical. Okey, sekarang kita akan go for swing. Apa swing yang sesuai? Apa method yang sesuai? Dan dalam ni saya akan share method. Okey, saya akan share method, saya akan share cara kerja method tu macam mana. Baik, swing ada dua jenis. Pertama swing fundamental dengan swing technical. Swing fundamental kita akan cari kaedah dia berbeza dengan swing technical. Swing fundamental dia lebih fokus kepada cari syarikat yang baik dulu baru kita buat analisis. Swing technical kita cari setup yang baik dulu. Maksudnya setup ni, perkataan setup ni ataupun kita buat analisis yang bagus dulu, baru kita cari saham-saham yang kena dengan analisis kita. Macam tu dia beza dia berpusing, dia terbalik sikit. Okay, first kita tengok dulu swing fundamental. Macam mana swing fundamental tu berdasarkan Gibbs protocol? Pertama kita akan bina kita punya portfolio. Okay, bina portfolio. Yang kedua kita akan saring portfolio kita. Yang ketiga kita akan analisis portfolio kita. Dan yang terakhir kita akan buat keputusan. Okay. So apa maksud bina portfolio, saring portfolio, analisis portfolio, buat keputusan? Okey,
Itu adalah swing fundamental. Bila kita cerita pasal swing technical pula, pertama ialah kita kena ada setup technical yang betul. Okey, setup technical yang betul ni sama ada kita memang dah belajar, kita dah tahu ada setup yang bagus, ataupun memang kita dah jumpa method technical yang bagus, baru kita akan jumpa, itu first yang kita akan gunakan. Itu kita swing technical. Yang kedua, kita akan bina portfolio berdasarkan setup tu. Kita tak boleh, maksudnya kita guna apa tu nama dia? Kita kita pilih semua saham guna setup technical. Tak boleh. Tak semua saham kena dengan setup technical yang kita dah buat. Okey? So, yang ketiga adalah analisis portfolio dan keempat kita akan buat keputusan. Okey. Sekarang ni, kita tengok dulu swing fundamental. Okey, swing fundamental ni apa yang saya boleh cakapkan ialah medium frequency buying. Apa maksud medium frequency buying ni ialah kita hanya akan membeli sebanyak 1 hingga 5 kali sebulan. Kadang-kadang kita beli sekali je. Kadang-kadang kita beli 5 kali saja. So, setiap kali pembelian tu, kita kena pastikan position, kita kena bagi masa dan ruang untuk kita punya saham tu memberikan hasil yang baik. So, kita tak semestinya kita akan beli sampai 4-5 kali, tidak. Kadang-kadang kalau saham yang kita dah jumpa tu, tapi setup dia tak betul, dia punya analisis tak okey lagi, kita tak akan masuk lagi. So, itu dia. Okey, kita nak bina portfolio. Macam mana kita nak bina portfolio? Pertama, benda yang pertama kita kena buat ialah kita bina portfolio. First, kita gunakan analysis scanner, carilah EPS atas daripada 0.5. Lepas tu PE dia above 1. Lepas tu gainer price tu tengah uptrend dan company dalam profit condition. Okey, ini penting. EPS, gainer price dengan profit. Okey, yang kedua, bila kita dah bina portfolio ni, kita kena pastikan saring portfolio tersebut. Portfolio kita dah buat tadi, kita dah ada list, kejap lagi saya tunjuk macam mana. Saring portfolio tersebut dengan buang saham yang downtrend. Contohnya tadi kita jumpa Boniam, downtrend kita buang, kita tak nak. Okey. Lepas tu buang saham yang downtrend industri dia sendiri. Contohnya industri glove. Kita buang, kita tak nak. Orang kata industri yang lama-lama, contohnya tahun sebelum ni, industri yang lambat nak recover. Contoh macam industri hotel dulu sebelum Covid industri hotel kita buang, kita tak nak. Okey, lagi satu kita buang saham yang luar kemampuan. Okey, buang ni pada harga. Kita keluarkan daripada list kita. Kita tak nak saham yang harga dia terlalu mahal. Okey, sebab kadang-kadang walaupun company tu bagus tapi kalau modal kita tak cukup, kita tak boleh paksa. Okey, kita beli benda yang ikut kemampuan kita. Okey? Okey, faham Dan yang ketiga, bila kita dah saring portfolio dia, kita ada list. Contohnya kita ada 50 saham yang baik. Dekat situ juga kita kena buat analisis portfolio. Analisis portfolio kita kena pastikan kita buat, okey, ini yang sesuai dengan swing fundamental lah. Kita kena guna method support and resistance. Okey, support and resistance. Okey, ini analisis yang pertama kita kena buat. Kedua, kita buat MA punya analisis dan RSI punya analisis. So ini setiap, contoh kita ada 50 saham, kita akan gunakan saham analisis ni. So bila kita dah buat analisis ni, baru kita buat keputusan. Bila kita nak masuk? Kita nak masuk harga pada golden cross ke? Kita nak masuk pada support, entry pada support. Kita nak masuk pada breakout confirmation. Dan kita nak masuk, kalau kita kata risk management, kita okey. Okay, so benda-benda ni, inilah 4 method dan 4 step. Inilah protokol ni. Bina portfolio, saring portfolio, analisis portfolio, buat keputusan. Entry kat mana? Exit kat mana? Entry kat support ke? Entry dekat breakout ke? Lepas tu risk management kita macam mana? So, dia punya analisis simple. Basic analisis saja saya bagi. Ini confirm boleh dapat. Maksud dia sekarang ni support and resistance kena ada, moving average, RSI. Okey, semua benda ni inilah 4. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah biasa trade, tuan-tuan dan puan-puan akan tahu benda ni. Okey, dan
buatlah portfolio tuan-tuan dan puan-puan menggunakan metod-metod ni. Okey. Yang kedua, kalau kita swing technical pula. Swing technical is high frequency buying 5 to 10 per month. Okey, ini setup technical untuk swing. Ini yang saya cadangkan. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada setup technical masing-masing, boleh gunakan. Baik. Kalau kita kata setup technical, pertama, saya nak volume. Volume dia kena value atas 1 juta. Nombor 2 dia kena atas EMA. Saya tak guna MA kalau setup technical saya guna EMA. EMA 20, EMA 50, EMA 200. Ini adalah swing technical. Yang ketiga, saya akan guna stokastik. Okey, stokastik atau MACD atau RSI. Tapi saya memang recommendkan guna stokastik. Dan kita akan panggil trend analysis. Kita akan gunakan Bollinger atau Ichimoku. Okey, ini adalah setup technical. Setup technical yang kita kata kita boleh, memang kita terus save lah. Apa-apa hal, kita buka chart tu, kena dengan setup technical kita, baru kita jadikan dia dalam portfolio kita. Okey, kemudian kita saring portfolio tu. Buang portfolio yang downtrend overall. Buang portfolio yang saham low volatility. Nanti saya tunjuk saham-saham macam mana apa masuk saham low volatility. Kemudian analisis portfolio. Gunakan chart pattern dan SNR. Chart pattern beza SNR tadi untuk swing fundamental, SNR pun dah mencukupi. Tapi untuk analisis portfolio, untuk technical, kena pakai chart pattern. Kemudian pakai SNR. Lepas tu buat profit analysis dan buat analisis buying rate. Okay, buying rate dia macam mana. Kemudian baru buat keputusan untuk entry at support, entry at breakout, entry on signal dan risk management. So ini adalah metod-metod yang diguna pakai. Ini adalah swing technical. Ini swing fundamental, ini swing technical. Kalau tanya saya, mana satu lebih saya prefer? Mana lebih satu saya lebih suka? Saya lebih suka swing fundamental sebab saya rasa swing fundamental relax. Saya tak kira kata tak leceh sangatlah, tak kecoh sangatlah. Okey, dan saya tak perlu nak tahu lebih dalam sangat pun tak perlu. Okey, simple. Dan saya cakap sekarang kebanyakan saya pakai swing fundamental. Swing fundamental is more efficient bagi saya lah. Okey. Tetapi swing technical juga bagi hasil yang sama ataupun lebih berbanding swing fundamental. Dia lebih cepat. Maksudnya dia lebih cepat, kita akan nampak hasil lebih cepat. Tapi resiko dia sikit tinggi lah berbanding swing fundamental. Tapi dua-dua dia lebih kurang sama. Okey, saya tunjuk tuan-tuan dan perempuan. Sekarang saya akan tunjukkan tuan-tuan dan perempuan macam mana kita nak set up swing ni fundamental. Pertama, macam tadi kita dah bagi sikit. Okey, saya sekarang ni bila cara kerja saya, pertama saya akan buat stock screener dulu. Okey, kita buka stock screener. Saya nak swing fundamental Sekarang saya nak swing fundamental. Apa saya buat? Saya akan letak EPS ni 0.5 macam tadi kita dah tahu. Okey, kita dah tahu swing EPS 0.5 dan price. Saya kata sekarang ni saya nak harga saham saya semua atas 0.5 tapi tak lebih daripada RM15. Okey. Oh, okey. Okey, dah keluar Okey, first ini saya nak set up fundamental swing. Swing fundamental. Okey, first saya akan set up 0.5 EPS, kemudian saya akan letak price 0.5 hingga RM15 maksimum saham yang saya boleh beli. Okey, kemudian saya akan pilih profit Q to Q. Saya on-kan. Lepas tu year to year saya on-kan. Okey, dan dalam ni juga saya akan fokus kepada saham-saham yang syariah compliance. Okey, simple. Ini setup yang pertama saya akan buat. Okey, saya akan setup yang pertama, yang ini saya akan buat dan saya akan pastikan saya jelas dengan setup ni. Okey, so saya akan dapat 180 saham. Okey, bila saya dapat 180 saham, saya akan tengok saham-saham ni. Saya dah tengok list saham-saham ni. Okey, apa yang saya dapati? Dalam list saham-saham ni, ada industri-industri yang saya rasa macam cannot go lah. Tak boleh pergi dah. Contohnya, healthcare industry.
K Plus, Harta, Superlega, Contra, Pharma, IHH, IAH. So saya akan buang semua industri-industri ini dan saya akan ambil yang kita panggil yang okey sahaja. Okey? So yang maksudnya industri yang saya tahu saja dan saya nak saja. Contohnya sekarang ni saya nak industri kita nak tengok construction lah. Okey, construction. PT Petras. PTARAS. Okey, Petras Jaya. Okey, ini adalah construction company. Okey, saya nak tengok saham dia. Okey, saham dia ni bila saya tengok fundamental dia, kekuatan dia, okey, dia company profit, okey, tak ada masalah. Dan dia baru nak recover daripada isu COVID hari tu, dia dah nak naik balik, dia nak go uptrend. Okey, dekat sini saya akan letakkan saham ni dalam watchlist saya. Watchlist saya boleh buat dekat contohnya saya letak dalam watchlist, saya letak dalam watchlist. Okey, Petras dah masuk dalam watchlist. Dan sini saya akan buat analisis. Analisis pertama yang saya akan buat dekat sini, macam saya cakap tadi, saya akan buat SNR. SNR tu apa? SNR tu adalah support and resistance. Saya akan cari price range dia. Okey, ambil contoh, ini horizontal line. Okey, saya tengok harga paling bawah ini. Okey, ini SNR, satu support saya jumpa. Kemudian lagi satu dekat sini. Ini satu lagi support. Okey. Dan dekat atas ni juga saya akan cari resistance. Okey, ini ada satu resistance. Okey. In between ada tak? Okey, ada lagi satu. Saya akan letak lagi satu resistance. Okey. Dan dekat situ juga saya akan letak MA. Nampak tak MA? Nampak ada garisan MA dekat situ tak? Saya besarkan chart. Ni saya dah buat support resistance saya dah buat. Okey, saya letak MA. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Dekat sini yang bawah ni yang warna merah ni MA 25, moving average 25. Yang biru ni adalah moving average 5. Okey. Saya selalu guna MA 25, MA 5 ni sebab apa? Saya nak cari gold cross. Apabila ada intersection antara MA 5 dengan MA 25, saya kata saham itu akan naik. Nak tengok hipotesis saya betul ke tidak? Dalam counter ni, kita tengok. Okey, pertama, previously kat sini ada satu gold cross. Gold cross dia berlaku, harga naik sebanyak 16%. Okey, itu saya punya apa nama dia? Kita panggil hipotesis pertama lah, gold cross. Nombor 2, kita tengok dekat sini ada satu gold cross juga sini. Okay, kita tengok gold cross ni. Okey, kat sini naik sebanyak 2% sahaja. Okey, kita tengok lagi kat mana ada gold cross. Okey. Dekat sini ada satu gold cross lagi. Ini naik 1%. Tak maksimum, tak bagus. Okey. Ada tak lagi gold cross? Okey, dekat sini ada satu lagi gold cross. Nampak tak? Ini naik 24%. So saya cakap dekat counter ni saya boleh guna gold cross. Sebab daripada 4 bila berlaku gold cross ada kenaikan harga dan dekat situ juga daripada 4 tu 2 kenaikan harga melebihi daripada 10%. So dia ada gold cross yang baik. Okey, dekat situ saya boleh buat entry saya sama ada saya nak entry pada gold cross ataupun saya nak entry pada breakout ataupun saya nak entry pada support. Okey, entry pada support. Maksud dia kalau price jatuh pada price yang paling bawah ni, okey, jatuh kat sini dia tak break, lepas tu saya nak entry pun boleh juga. Okey, ambil contoh, ni lagi satu support, dia break support, tak dapat break, dia naik atas balik. Okey, sekarang dia tengah test resistance. Breakout resistance kita boleh entry balik. Okey, ini simple kaedah cara kalau kita ada untuk kita jual beli saham-saham yang ada good fundamental. Saham yang good fundamental biasanya sangat mudah kita nak
cari. Sangat mudah kita nak trade dan kita insya-Allah trade kita takkan ada masalah lah. Okey, itu rules dia. Gold crawl rule, support buy at support rules, buy on breakout, itu adalah kaedah-kaedah dia. Okey, so tadi saya dah screen dah. Dekat sini saya screen. Lepas tu saya dekat sini saya tengok chart dia, okey, dan saya boleh buy. Saya dah letak list, saya boleh buy. Dan saya buat confirmation saya nak buy dengan kat mana. Okay, itu saya punya method of working. Okay, so tadi itu adalah swing fundamental. Sekarang kita tengok pula swing technical. Swing technical. Macam mana swing technical pula? Kalau swing technical, kita pergi balik kat KLSC screener tadi. Okay, okay. Sebelum tu, kalau swing fundamental tadi, ini semua saham-saham yang strong dari segi fundamental, kuat fundamental, tuan dan perempuan buat analisis satu-satu. 100 lebih je. Buang mana yang tuan tak nak, harga yang tak menepati, katalah harga tak nak harga lebih daripada RM10, buang harga RM10, cari harga yang okey, lepas tu buat technical analysis yang simple macam tu. SNR, MA, RSI. Dah jumpa benda tu, baru dah jumpa benda tu, baru letak dalam watchlist dan baru buat entry position. Macam mana nak entry, macam mana nak exit. Okay, so itu satu technical swing. Okay, itu satu fundamental swing. Sekarang kita nak pergi kepada technical swing pula. Untuk technical swing ni dia lain sikit. Okay, kita tak akan guna yang atas ni banyak sangat. Kita clearkan dulu. Technical swing, ini setup dia. Saya bagi tahu ini basic untuk setup dia. EPS still saya galakkan memang kena letak. Okay, nombor 2 kita letakkan price. Berapa banyak price yang kita nak? Kita clearkan dulu. Okay, kita letak dekat sini, katalah saya nak price dia harga daripada 0.5 sehingga RM5. Okay. Kemudian dekat sini kita kena ambil, kita panggil price gainer. Okay. Price gainer, dan kita kena ambil juga dekat sini SMA dia, kena pastikan SMA di atas SMA 20, atas SMA 50, atas SMA 200. Okey. RSI, kalau saya akan ambil stokastik yang overbought, tapi bergantung juga kepada tuan-tuan dan perempuan punya reasoning lah. Macam mana nak guna stokastik yang mana ke, apa ke, semua bergantung kepada tuan-tuan dan perempuan punya preference. Kalau tak nak ambil stokastik pun tak apa. Okey, tapi kalau ambil overbought pula, saya akan ambil oversold. Silap, sorry. Saya akan ambil oversold. Stokastik yang oversold. Sebab apa? Oversold saya dah tahu dah dekat dengan price reversal. Okey? Dan dekat situ juga saya akan tekan screen. So dekat sini saya akan ada 13 je syarikat yang saya boleh gunakan. Ini untuk technical. Sebab ini setup saya tau. Setup saya tadi. Saya nak kehendak saya tadi. Saya dah setupkan. Saya guna ini. Contohnya kita ambil try mode. Okay, try mode. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, try mode ni dia tengah berada dalam keadaan reversal. Price drop. Okay. Dekat sini bila dah tengok nampak kat sini, tuan-tuan dan puan-puan wajib buat satu analisis, basic analysis, support analysis system kena buat. Okay, SNR ni sangat penting. Okay. Okay, ni dah ada satu. Price tengah jatuh dekat support. Okay, dan lagi satu juga kita tengok sekarang ni dia atas. Okay, ini kita tukar. Saya letak indikator EMA input EMA 20 dan saya akan letak EMA 50. Okay. Di bawah ni saya akan letak satu indikator lain. Saya akan guna stokastik. Okay. So dekat sini kita nampak
price dah jatuh dekat bawah ni, dekat support, dan kita boleh buy dekat support, dan stokastik juga tunjuk akan berlaku reversal. Okay, so adakah saya akan beli? Mungkin saya akan beli dekat sini, tapi saya akan bagi dia swing sikit lah. Okay, dan dalam masa yang sama risk management saya akan set. Kalau breakout daripada support ni, saya akan sell. Okay, so ini basic setup yang kita akan gunakan, dan inilah kaedah macam mana bina portfolio berdasarkan kita punya yang tadi kita punya. Cuma yang try mode ni tadi, okay, not bad. Dia punya volatility tak ada masalah. Okay, ini kaedah cara kita nak cari counter. Okay, so itu basic. Ini kaedah yang agak yang biasa orang gunakan untuk cari ni. Baik, ada apa-apa tak nak tanya tentang kaedah ni? Maksudnya ada apa-apa tak tuan-tuan dan puan-puan yang tanya tentang swing fundamental dengan swing technical? Okay, so kalau yang masih belum ada apa-apa, yang masih belum faham ke apa ke, ataupun tak faham macam mana technical yang nak digunakan tu, boleh tanya kat saya. Ini nanti boleh ambil, boleh gunakan ni sebagai reference. Okay, boleh gunakan ni sebagai reference untuk tuan-tuan dan puan-puan tengok dan buatlah. Okay, so kita masuk kepada sesi Q&A. Sebelum saya tunjuk pula macam mana nak guna platform cari saham. Okay, platform nak cari saham. Okay, tak ada soalan Okay, saya akan tunjuk pula platform. Okay, dalam platform CGS CIMB, bila kita bercerita tentang platform CGS CIMB, sebenarnya platform CGS CIMB ni dia ada satu kita panggil dia antara, bagi saya lah, dia antara platform terbaik yang ada dekat dalam pasaran lah. Okay, sebab ada platform-platform lain yang kadang-kadang terlalu kosong. Tapi CGS-CIMB ni is one of the best yang tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan dekat platform CGS-CIMB ni, dekat sini ada banyak benda kan. Okay, pernah tak tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat sini, dekat platform CGS-CIMB ni, tekan dekat bahagian research. Okay, tekan dekat bahagian research ni tadi, tuan-tuan dan puan-puan akan dibawa kepada page ni tau. Dekat page ni juga, dia akan bagi tahu setiap hari akan ada stock pick. Okay, stock pick daripada analis. So tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan ini untuk pembelian saham tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan merasakan berminat dengan saham-saham yang dia bagi ni. Okay, cuma dia tak ada kira lah halal ke haram ke apa ke, dia campur saja. Syariah dicampur je. Okay, contoh macam ni, dia tengok Heineken punya masuk. Okay, so boleh tengok stock pick dekat sini. Ini dia keluarkan daripada analis. Ini kelebihan platform CGS-CIMB. Dan dalam masa yang sama juga, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cari saham dalam CGS-CIMB, saya akan bagi satu cara mudah, cara simple. Okay, pergi dekat sini ada kita panggil tool. Okay, tool, pergi tekan dekat stock filter. Okay, tekan kat stock filter, masuk stock filter ni, tekan yes. Okay, stock filter ni, function dia ialah kita boleh setkan saham-saham, setting-setting yang saya cakap guna KLC screener tadi apa semua ke, kita boleh setting dekat sini dengan mudah. Tak perlu nak kelang kabut kat luar-luar sana. Dekat platform ni je, kita dah boleh cari saham-saham yang mudah. Ambil contoh ambil contoh. Ambil contoh, dekat sini saya nak guna, dekat sini ada step 1, step 2, step 3. Okey, untuk step 1, pertama dia tuan-tuan dan puan-puan boleh nak guna predefined strategy, yang ini strategi yang dah dibuat oleh analis-analis CGS-CIMB lah. Okey, tetapi saya suka buat strategi sendiri. Okey, ini saya akan share tuan-tuan dan puan-puan strategi saya. Okay, ini adalah strategi swinger. Okay, boleh tengok setting dekat atas ni, strategi swinger.
Strategi swinger ni biasanya dia akan keluarkan syarikat-syarikat yang dah mematuhi kriteria-kriteria yang saya confident untuk beli saham. Dan biasanya setiap hari dia akan keluar tak banyak. Dia akan keluar dalam kadang satu, kadang tak ada. Okey, dan biasanya dia akan keluar saham-saham. Andai kata saham-saham yang keluar ni menepati ciri terasa tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh beli. Okey, ini setting dia. Okey, macam mana saya settingkan? Saya akan tunjuk. Sekejap saya akan tunjuk macam mana saya settingkan. Tapi ini contohlah satu setting yang biasa saya gunakan lah. Okey, so sekarang ni kita cancel semua. Okey, pertama kita pergi. Sekarang ni kita nak tengok macam mana saya boleh settingkan. Daripada tadi nak guna ke LSE apa semua, dia macam kecoh kan, banyak kan. Tapi sekarang ni saya guna platform saja. Platform GSC IMB saja, saya boleh cari saham yang baik. Okey, macam mana benda tu? Pertama dia, kita buka platform, kita tekan tadi dekat bahagian tools, kita pergi dekat screener. Kita pergi kat screener, kita akan pergi dekat sini. Okey, dekat sini, kita boleh pergi, pertama kalau macam saya ni dah banyak strategi, tapi tuan-tuan dan perempuan boleh tekan new strategi, tak ada masalah. Ini strategi baru kita nak setting strategi baru. Okey. Bila kita dah setting strategi baru, kita boleh tekan dekat sini advanced filter. Kejap, advanced filter. Okey, kalau belum tak ada advanced filter macam ni, tekan je advanced filter. Okey, dia akan keluar macam ni. Ni nampak dah keluar strategi kat bawah. Kat bawah ni kita boleh settingkan strategi. Okey. Macam saya cakap tadi pasal fundamental apa semua kan. Sekarang ni kita akan settingkan satu setting swing. Setting swing yang tuan-tuan boleh settingkan dalam platform CGSIMB tuan-tuan dan perempuan. Setting swing balik nanti boleh practice, boleh tengok video ni balik, boleh tengok macam mana. Okay, first tekan je dekat kriteria yang pertama. Okay, pertama macam kita cakap tadilah, kita nak EPS dia baik. Pergi dekat EPS normalize. Bawah ni, sekejap. EPS normalize. Okey, tekan kat EPS normalize. Nampak tak? Dia keluar nombor macam ni banyak kan? Okey. Tekan EPS atas daripada 0.5. Okay. Tekan EPS atas daripada 0.5. Okey. So, alamak. Okey. So tekan dekat sini EPS dia atas 0.1. Silap, maaf saya. Tekan EPS dia atas 0.1. Kemudian tekan dekat sini. Okey. Macam tadi yang kita nak kata tadi, apa yang kita nak, pertama volume. Okey. Volume. Average trading 10 days, volume dia kena atas daripada .5. Okay. So ini adalah company-company yang high volume. Dia punya tradable. Okay. Last kali kita tengok juga dekat sini. Ada tak kita panggil dia orang ni, company-company ni sekarang yang ada gold cross. Okay. Ini simple je. So tak ada. Tak ada list company-company yang mematuhi. EPS bagus, volume high, lepas tu tengah gold cross. Tak ada. Okey. Tetapi tak bermakna hari ni tak ada. Mungkin hari ni tak ada, esok tak ada. Kemungkinan esok akan ada. So sebab tu saya cakap kalau guna fundamental trading tadi, dia memang dalam sebulan mungkin kita akan beli 1 hingga 5 kali saja. Dia tak banyak, tapi biasanya pembelian dia sangat strong.
Okey, ini pembelian untuk fundamental punya screening lah. Okey, fundamental dia biasa akan sangat strong dan dia mesti akan naik harga tu dan mesti akan yalah boleh profit lah. Okey. So, kita boleh pergi balik swing yang biasa tadi. Okey, ini method yang biasa saya gunakan. Okey, ini untuk technical biasa. Dekat sini kita boleh tengok kita akan ada dua syarikat. Okey, dua syarikat ni kita boleh pilih. Contoh ni lah kita nak pilih VSTech. Okey. Nampak VSTech? VSTech dia tengah dari uptrend. Oh, lama dia dah uptrend. So sekarang ni dia tengah create base dekat sini. Dia tengah create base. Okey, bila dia breakout je base atas ni, itu tandanya kita boleh beli lagi. So it's a good company yang kita boleh gunakanlah untuk sebagai kita punya analisis. Okey. So jadi itu basically lah. Ini penggunaan platform. Macam ni lah nak guna screener dekat CGSM ni. Setting ni tuan-tuan dan puan boleh tengok balik, ulang-ulang balik video ni untuk tengok setting. Setting ni saya cakap is one of the best setting yang kita boleh dapat. Okey, yang saya ni lah. Okey. Biasanya most of the result saya akan dapat daripada setting ni. So ini keadaan platform yang kita akan gunakan. Baik, bila saya cakap pasal buying rate, okey. Untuk scalping, ni saya share sikit sebelum kita habiskan sesi kita. Untuk scalping, ini saya tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan apa yang saya maksudkan dengan buying rate. Okey, buying rate ni ini sangat penting dan ini sangat penting kalau untuk scalping. Okey, untuk scalper ini dua benda ni sangat penting. Pastikan yang ini melebihi daripada 70%, melebihi daripada 1 juta. Buying rate ni dia 70%. Dan dia akan mula pada pukul 9 pagi dah ready dah tengok dah. Okey, settingkan tuan-tuan dan puan-puan punya platform macam ni. Contohnya ini setting dia, ini setting nak tengok screener ni. Okey, settingkan buying rate macam ni. Okey, lepas tu order pack dah ready kat sini. Lepas tu kat bawah ni ada chart intraday. Okey. So bila nak beli? Bila? Maksud dia orang selalu tanya saya, okey, kalau kita buat scalping kan, contohnya ni saya share sikit tips scalping kan. Okey, macam mana saya nak pastikan yang saya tak salah? Okey. Benda yang pertama, tengok buying rate ni, kemudian pastikan dekat bawah chart ni, okey, dia bukan ada gap. Pastikan tak ada gap. Biasa kalau tak ada gap, insya-Allah tak ada masalah. Okey? Dan bila nak entry? Bila nak entry tu mudah sahaja. Masuk je, keluar jaga, okey, ambil 1 atau 2 bit bawah, boleh entry terus. Kalau nak terus ambil pun tak ada masalah. Tetapi pastikan dia atas daripada 70% dengan value dia lebih daripada 1 juta transaction. Okey? So, itu untuk tips untuk scalping lah. Okey, tadi hari ini kita dah belajar sikit tips scalping, ada swing, fundamental, swing, technical pun kita dah tahu. So, jadi ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan apa yang kita belajar ni? Saya buka untuk soalan. Okey. Okey, sebelum tu saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan, andai kata tuan-tuan dan puan-puan bagi sesiapa yang perlukan personal coaching. Personal coaching ni maksudnya nak saya ajar apa SMA ke pasal support and resistance, macam mana nak buat secara personal, one to one, dan saya akan ajar secara detail. Okay, saya biasanya saya buka ni untuk 1 bulan saya buka 5 orang hingga 10 orang, tapi biasa 5 orang pun dah cukup banyak dah. Saya akan ajar one to one. Okey, pertama saya akan ajar penggunaan trading platform advance, penggunaan trading view, advanced technical analysis, advanced fundamental analysis dengan setup portfolio. ROI kita target 30% per year. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat nak contohnya perlukanlah, okey, perlukan coaching, personal coaching, just hubungi saya akan provide personal coaching kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tapi ini luar daripada segi SAMB punya ni lah. Okey, so saya rasa itu saja untuk sesi pagi ini. Saya harap saya dah banyak share maklumat-maklumat yang baik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah tengok macam mana a little bit of technical analysis, kita dah tengok bit of technical analysis, fundamental analysis, dan dekat situ juga saya harap tuan-tuan dan puan-puan dah faham macam mana nak gunakan platform, dah tengok nak tahu macam mana nak gunakan platform. So jadi
siapa yang perlukan personal coaching. Okey, contohnya sebab saya tak kita tak go deep macam mana kita nak guna SNR, macam mana kita nak guna indikator tu semua. Sebab kalau kita cerita semua sekali nanti dia agak berat kan. So tapi tak apa, kalau perlukan personal coaching just hubungi saya. Okey, saya pun saya akan provide that service jugalah. Okey. Okey, baik. So ada apa-apa soalan nak tanya dekat saya sebelum kita tamatkan sesi?